Bismillahirrahmanirrahim. 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 Datang milisani yang kauli. So hari ni kita continue our morning session dengan a bit of like revision lah on subject tajwid. Okay, so the first thing usually kita akan start dengan the most common one, hukum nun mati dengan tanwin lah. Sebab banyak, yang ni yang paling banyak kita jumpa in the Quran apart from mad asli. So hari tu ada dah bagi nota, so maybe kita just go through sikit lah recap kan. Kalau ada apa-apa soalan in between tu just tanya je. Okay, so first kita start dengan izhar halki. Izhar halki is when nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ada 6 kan, alif, ha, ain, ha, rin, ha. So hukum dekat sini dia clear, jelas, terang, means tak payah nak dengung, baca satu harakat saja. Contohnya man, mana. Okay, nun mati kat situ jumpa huruf hamzah. Jangan dengungkan, maksudnya lebih dari satu harakat. Contohnya ada kadang-kadang ada dengar bunyi orang bunyikan macam mana. Maksudnya dia dah 2 harakat, ada dengung kat situ. Okay, so yang tu salah. So just satu harakat and clear. Mana. Wayan auna. Okay. Contoh lain alimun halim. Okay, kat situ tanwin jumpa huruf ha. Okay, izhar haki yang tu Okay, the next one is kita buat idgham dulu. Idgham ada 2 lah. Satu idgham ma'al gunnah dengan dengung, ada dengung. Ada 4 huruf dia, ya, waw, mim, nun. So kalau dengung ni untuk idgham ma'al gunnah, dengung 2 harakat, and untuk ya, waw, mim, nun ni maksudnya dia dengung dengan cuba memasukkan bunyi huruf tu ke dalam bunyi huruf nun. So dia macam sort of ada syaddah dekat situ. Okay. Contohnya mil ladunna, nun mati bertemu dengan huruf lam. So bunyi lam tu dah masuk dalam nun. Okay, sebab tu dia dengung dan macam syaddah. So 2 harakat mil ladunka, mil ladun kat situ. Okay, another contoh is lan nasbir. 2 harakat and macam ada syaddah kat sana. Kadang-kadang dia letak, kadang-kadang dia tak letak. Contoh yang tak letak, wamiu, wara. So kat situ nun mati jumpa waw, bunyi huruf waw tu dimasukkan dalam huruf nun tu. Okay, the next idgham is idgham bila gunnah. Yang ni tanpa dengung lah, just 2 huruf. Huruf ra. Okay, dan ni dia tak ada dengung, maksudnya just satu harakat je lah. Lebih kurang baca dia cepat aja. Contohnya hudal lil muttaqin, tanwin jumpa dengan huruf lam. Okay. So far okay ke? Ada apa-apa nak tanya? Okay, jelas. Okay. Kecuali untuk idgham ma'al gunnah tu ada 4 tempat yang dia kena baca clear, tak payah dengung. Okay. Tak payah nak ingat pun dekat mana ayat tu sebab mungkin tak ingat. Tapi dia punya apa ni, kita cakap sifat dia tu is bila nun mati tu jumpa huruf idgham ma'al gunnah ni dalam satu perkataan. Okay. Contohnya kalau yang sebelum tadi semua contoh kita dalam dua word lah, 2 perkataan. Contoh tadi mil ladunka, itu semua 2, lan nasbir. Okay, kalau satu ada 4 je, sin wa nun. So kita tak dengung kat situ, kita make it clear. Okay, sin wa nun, qin wa nun, bun ya nun ad dunya. Okay, 4 ni je. Boleh Okay. Repeat balik lah, repeat balik. Repeat balik yang 4 tadi Okay, idgham ma'al gunnah didengungkan ya, waw, mim, nun kecuali 4 perkataan ni. Okay, sebab dia punya nun mati bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah itu di dalam satu perkataan. Okay, one word only. Yang lain-lain tu dia akan di dalam 2 perkataan. Okay, contoh satu perkataan ni ada 4 sajalah. Sin wa nun, qin wa nun, bun ya nun
dengan ad-dunya. Semua jelas. Jangan dengungkan macam Tak payah dengung. tak payah sebab nak cuba dengungkan pun dia macam tak jadi sangat. Macam kyu atau kyu wa nun, dia bukan. Dia kun wa nun. Ya, dunia. Dia punya kalau nak ingat tu berada dalam satu perkataan. Tapi memang 4 perkataan ni lah. InsyaAllah itu yang as far as I know lah 4 ni. Okay, tapi dia punya tu just tengok in satu perkataan. Okay, kita move on to next one is iklab. Iklab is when nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf je. Okay, huruf ba. Okay, so dia punya sifat dia ialah bila nun mati jumpa ba ni dia jadi bunyi mim lah. Okay, kat sana. Contohnya yang paling common is min ba'di. Okay, kita tak buat min ba'di. Dia mesti ada mim kan sikit kat situ. Min ba'di. So maksudnya ada dengung. Contoh lain. Ambaikum. Okay, ambaikun. Ambaikum. Okay, then boleh iklab. Okay, the next one kita pergi ifak hakiki. Surah huruf yang paling banyak lah, 15 huruf. Kalau senang nak ingat, huruf selain idgham, iklab dan izhar. Okay, yang ni dia dengung. Dia bukan nak cakap exactly dengung. Dia in between, dengung dan jelas. So bunyi dia in between lah. So lebih kurang 2 harakat juga sebab ada benda nak bunyikan, so dia lebih dari seharakat. Okay. Contohnya, jannatin tajwi. Tajwi, dia macam lebih kurang dengung. Tapi bila diorang describe dalam buku tu, dia bunyi sama-sama. Okay. Ataupun when nun mati jumpa huruf ta, wa ma taba. Yang tadi tu, jannatin tajwi. Contoh lain, kauman jabbarin, dakka. Okay. Dia dengung dan tidak, kita tak masukkan that huruf ke dalam bunyi nun mati tadi. Okay, macam idgham kita masukkan kan, yang ni kita tak masukkan, kita just dengung macam tu je. Jannatin tajwi. Okay, boleh yang tadi? Ya boleh. Okay. Maksudnya nun tanwin, mati tanwin tu macam dah cover semua kan. So sekarang kita pergi huruf hukum mim mati. Okay, hukum mim mati ada 3 lah. Yang ni dia idgham, ikhfa dengan izhar. Okay. Kalau yang tadi ikhfa, kalau nun mati tu ikhfa hakiki tu huruf paling banyak. Tapi kalau untuk izhar, kalau untuk hukum mim mati, izhar yang paling banyak. Okay. Mim mati ni diorang panggil sama ada idgham syafawi, ikhfa syafawi atau izhar syafawi. Okay. Untuk idgham syafawi ni satu je huruf dia is mim. Kalau ikhfa syafawi satu je huruf dia ba. Yang lain semua masuk under izhar syafawi. Okay. So kalau idgham syafawi, mim mati bertemu dengan huruf mim, dia dengung. Okay, dengung 2 harakat. Contoh dia, walakum ma kasabtum. Okay, yang ni dia dengung dan dia mim jumpa mim ni selalunya dia ada macam syadah kat sana. So memang bunyikan huruf mim ajalah. Okay, walakum ma kasabtum. Okay, fatusibakum minhum. Okay, the next one is ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi is when huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Okay, yang ni dia macam ikhfa tadi, dia sama-sama je bunyi dia. Sama-sama dengan dengung. Contoh dia, alaihi bisihaf. Tu mim mati bertemu ba. Dengung, bunyi sama-sama. Alaihi bisihaf. Okay. Ada apa tadi kalau nun dengan ba iklab kan? Iklab, tapi kat sini ikhfa. Ni ikhfa kan, mim dengan ba kan? Mim dengan ba. Syafawi. Okay, tapi okay, ini dengung, tadi dengung juga. Kalau iklab tu kita tak cakap dengung, kita just cakap bunyi huruf ba tu digantikan dengan bunyi huruf nun tu digantikan dengan bunyi huruf mim.
Tapi bila kita baca tu dia ala-ala dia dengung jugalah. Okay, hukum dalam mim mati is hukum izhar syafawi. Macam tadi izhar ni jelas lah dibaca dengan terang. Contohnya, so dia satu harakat. Ada contoh tak? Alamak, kat sini tak ada pula. Okay, kalau contoh ni nak kena buka Quran pula, dalam buku ni dia tak bagi contoh. Tapi kalau jumpa nanti insyaAllah I patah balik kat situ. Tapi so kita just ingat untuk mim mati jumpa dengan mim dan jumpa dengan ba dengung. Yang lain tu semua jangan dengung lah untuk mim mati. Okay. So nun mati dengan mim mati dah. Nak sentuh sikit tak yang untuk tempat berhenti tu? Okay, kalau untuk tempat-tempat kan kita jumpa nampak huruf kecil dekat dalam Quran lah, dekat bahagian atas tu dia is a guide whether we should continue ataupun stop, ataupun boleh continue boleh stop kan. So kalau yang mim kecil maksudnya kena stop. Okay, mim. I ingat macam lebih kurang mesti stop kat situ. Mim. Okay, kalau lam alif kecil, la maksudnya jangan berhenti. Okay. Kalau jim kecil, boleh berhenti ataupun boleh sambung. Kalau sod kecil boleh berhenti, boleh sambung tapi digalakkan sambung. Okay, sod dia macam wasol lah. Wasol tu maksudnya sambung. Okay, kalau qaf boleh berhenti, boleh sambung tapi digalakkan berhenti. Sebab qaf tu macam waqaf kan. So ingat digalakkan berhenti. Apa lagi? Kalau huruf sin kecil kan. Huruf sin kecil kena berhenti tapi sambung ayat seterusnya dalam satu nafas. Okay. Ada tertinggal apa tak yang kat situ? Okay, kalau mad asli pula lah Mad asli apabila mad asli ni dia dibaca dua harakat. Apabila huruf alif apabila baris atas fathah kan bertemu dengan huruf alif kena panjang dua harakat. Okay. Contohnya siapa ada contoh yang hari tu? Sekejap nak kena buka balik. Iza ja'a nasrullah. Yes. Iza tu kan. And then ataupun baris depan bertemu dengan huruf waw kan. And lagi satu baris bawah bertemu dengan huruf ya. Okay, semua tu dua harakat. Ataupun boleh jadi contoh-contoh lain is baris yang kecil-kecil lah yang kita perasan tu kan. Baris senang nak kena tunjuk. Tak apalah yang nanti notes tu I just forward balik. Baris macam alif atas kecil. So kalau baris atas followed by that dia jadi panjang lah. Ataupun kalau yang tu tak boleh nak describe, kena tunjuk gambar. Nampak ke? Nampak tak? Nampak. Huruf alif kecil, huruf waw kecil, huruf bukanlah ya kecil tapi yang panjang kat situ kan. Ni tapi belakang sikit kau Alia, tak nampak. Ni? Oh, mungkin tak nampak. Cepat sikit. Okay tak? Tak berapa clear. Tak berapa clear Okay lah, nanti hantar contoh. Okay, rasanya hari ni kita buat yang tu dulu. Nanti next time kita pergi dekat mat lain lah yang
mad yang lebih banyak lagi. Mad lin lah, mad arid disukun lah, mad jaiz munfasil lah. Okay? Okey. Ali alas tadi kan Mim dengan Nun kan. Kalau tanwin tu macam mana? Dari ni kan? Maksudnya tanwin dia follow hukum nun mati. Dia tak follow, dia tak ada yang separate lah. So kalau tanwin is samalah idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah, ikhfa hakiki, izhar syafawi, iqlab. Itu je. Okey. Okay, ada orang lain nak tambah? Kadang-kadang baca dia terlajak kan? Tu yang kadang tahu tapi kadang dia kena tengok satu huruf in advance tau. Kena dah siap-siap tengok huruf selepas tu. So baru dia boleh jadi macam a bit, boleh lah smooth sikit kan. Kalau kita tengok satu huruf yang tengah baca tu nanti dah tak berapa smooth lah, sebab the next one tu baru perasan kena panjang rupanya, kena pendek rupanya. Any tips? Tips? I punya tips tu lah, tengok the next huruf tu cepat sikit. Maksudnya tengah tengok yang ni, tengok 1-2 huruf lepas tu. So hopefully tak tertinggal lah. Okay, tips lain? Selain bunyi macam sedap. Bunyi macam sedap. Kadang-kadang macam-macam pelik baca tu kan, kita dapat tahu salah kan. Macam tak pernah dengar kan bunyi tu. Betul. Okay, ada apa-apa lagi? Atik, itu memang basic kita punya ni lah yang paling kerap banyak kita jumpa dalam Al-Quran lah. Kira kalau dulu zaman-zaman kita baca Quran, mana ada macam colour-colour code sekarang kan. Sekarang ni orang kata kalau beli Quran tu, dia ada code-code dah colour kan. Maknanya orang kata kesilapan nak baca tu sangat-sangat minimum lah. Zaman kita dulu mana ada kalau orang kata tanwin ke nun bertemu dengan waw ke dia kala hijau. Masa tu kita tahu sekarang ni kalau nun dengan waw tanda hijau kena dengung kan. Dulu kita semua kala hitam. So the best part orang kata dah kadang-kadang kan yang kita baru nak start kita berjinak baca Quran ni kan, dah umur dah tua-tua ni memang galak lah beli Al-Quran yang banyak dapat membantu all the tanda-tanda yang ada tu lah kan. It's easier lah. Even semalam pun macam go through dekat Shopee semalam pun adalah yang sekali Al-Quran yang ada yang pen tu kan, yang tekan pun dia keluar baca dah. That was like macam walaupun kita dah ada siapa yang baru nak berjinak baca Quran kan, dah banyak lah pun kan yang kita boleh orang kata it's easier for us to learn to read Al-Quran lah in the tajwid. Tapi slowly pun tak apa je. Betul. So apa ni, I think that's all for now pun. Almost 20 minutes. So recap balik lah. Hari ni kita belajar pasal izhar haqi kan, pasal iqlab, and then pasal apa lagi, idgham kan, benda-benda macam tu. Paling penting yang paling banyak adalah mak asli lah kan, mak asli dan juga yang dua harakat. Dan kalau tak ada alif waw ya tu orang kata satu harakat je. And then juga tanda-tanda berhenti tu kan. Sebelum ni pun ramai kita tak sedarkan asal jumpa tanda kecil tu kita berhenti kan. Actually ni ada juga yang tanda kecil walaupun dia tanda kecil tapi dia tak boleh berhenti. Especially huruf lam alif tu lah. Lam alif tu memang kita tak boleh berhenti. Nama dia la lah. Mak kata mas kan, confuse kan mas kan. Selalunya orang kata warna merah berhenti kan. Tapi sekarang ni lam alif dia warna merah tapi tak boleh berhenti. Macam tu lah. Tapi tips dia macam lak lah. Lak kan, lak tak boleh kan lam alif kan. La. Yes.
Ada satu lagi gambar Okey. yang guide juga lah. Nampak tak kat sini? Okey, nampak. Yang tu senang juga. Dia macam bentuk tulisan kan. Top, pattern. Maybe Alia boleh share kot. Kan? Boleh. Untuk orang tahu kita kan. Kat sini warna hijau Alia, tapi dalam Al-Quran lak tu warna merah. Itulah. Tu yang orang kan. Yang mim kalau dalam Quran yang tertanda mim tu tak ada colour, dia colour hitam kan. Macam biasa je kan. Hitam. Betul lah juga. Buat Quran Bible Wafah. Okey. Kalau bacaan Quran yang aku ni, kalau tanwin dia, kalau bacaan dia jelas, dia punya baris tu sama. Kalau yang perlukan dengung apa semua tu, dia punya baris tu dia lari sikit. Betul. Dia lari. Ya. Sebenarnya bila Quran tak mudahkan tu. Kadang panjang color kan. Betul. Okey. Probably sebab Farah